Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak sambung daripada apa yang kita belajar semasa bersemuka sebelum PKP hari itulah. So hari ni kita nak belajar tentang discount, bil, rebat ataupun rebate dan invoice. Okey, jadi sebelum apa-apa kita nak tengok dulu apa maksud setiap terma-terma ini. Okey, apa maksud discount, apa maksud bil, rebat tu macam mana, invoice tu macam mana. Okey. So yang pertama, adalah benda yang selalu kita dengar iaitu diskaun. Okey, diskaun maksudnya adalah potongan harga daripada harga asal. Okey, jadi diskaun ini selalunya diberikan oleh, si penjual kepada pembeli. Bukan kita sendiri yang minta. Okey, diskaun ni adalah potongan harga daripada harga yang asal. Okey, yang kedua adalah bil. Bil pun kita selalu dengar juga. Bil ini maksudnya penyata bertulis tentang pembelian sesuatu barang atau perkhidmatan yang diterima. Okey, bil ini selalunya kita terima lepas kita dah bayar. Contoh macam resit lah. Kalau kamu pergi ke mall ataupun kamu pergi ke kedai, kamu dah bayar sesuatu barang ataupun sesuatu servis perkhidmatan, orang itu ataupun penjual itu, pekedai itu yang akan memberikan bil. Dia yang akan bagi tahu dalam bil tu, dia akan tulislah apa yang kamu beli, berapa harga apa semualah. Okey, jadi bil ini selalunya selepas kita dah bayar pada penjual tu. Okey, yang ketiga adalah rebat. Okey, rebat ada yang panggil rebate. Rebate selalu dalam bahasa Inggeris lah. Okey, rebate ni maksudnya potongan daripada sejumlah bayaran atau pemulangan sebahagian wang selepas pembelian barang. Okey, rebate ni dia lebih kurang macam diskaun. Okey, dia lebih kurang. Tapi diskaun ni selalunya memang dah diberi. Contoh kalau kata kamu selalu pergi ke mall, selalunya masa perayaan lah. Kalau baju tu harga RM100, dia kata okey diskaun 20%. Dia dah memang sedia beri. Tapi rebat ni selalunya diberikan semasa kita membeli. Okey, nanti kita akan tengoklah contoh dia macam mana. Okey, dan yang terakhir adalah invoice. Okey, invoice ni maksudnya adalah maklumat barangan atau perkhidmatan yang dibekalkan kepada pelanggan dan jumlah yang perlu dibayar oleh pelanggan dicatatkan secara terperinci. Terperinci ni maksudnya sangat detail lah. Okey, invoice ni dia lebih kurang macam bil. Kalau diskaun ni dia lebih kurang macam rebat. Invoice ni lebih kurang macam bil. Okey, beza dia, bil kita dah bayar baru kita dapat. Tapi invoice ni sebelum kita bayar, kita dapat invoice. Selalunya untuk syarikat-syarikat yang menjalankan perniagaan. Okey, lepas ni kita akan tengok satu persatu contohnya macam mana. Okey, jadi kita mulakan dengan diskaun. Okey, kamu boleh rujuk buku teks tahun 6, matematik tahun 6 untuk tajuk diskaun, bil, rebat dan invoice ni. Okey, baik. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, kita ada 2 model. Okey, 2 model kereta A dan B. Jadi yang A ni kamu tengok beza dia, dia dah siap ada harga yang perlu dibayar. Kalau kamu tengok daripada RM55,599 terus jadi RM49,000. Okey, manakala untuk model B, dia memberi diskaun juga tapi dalam bentuk peratus. Okey, jadi kita nak tengok satu persatu, apa bezanya diskaun yang diberi terus ataupun diskaun yang diberi melalui peratusan. Okey, jadi kita tengok untuk model A dulu. Dia kata apa? Kalau kita nak kira potongan harga ataupun diskaun yang diberi, kita cuma ambil harga asal dan kita tolak dengan harga baru yang untuk kita bayar dan kita akan dapat potongan harganya. Jadi kalau dia kata okey, untuk model A berapa diskaun yang diberi? Diskaun tak semestinya dalam bentuk peratus. Okey, kalau kamu tengok untuk contoh A ni, untuk model A ni, diskaun dia diberi terus dalam bentuk nilai ataupun dalam bentuk berapa ringgit yang diberi. Dia tak semestinya dalam bentuk peratus. Okey, jadi kalau kamu tengok potongan harga yang ditawarkan untuk kereta model A adalah RM6,599. Okey, beza dengan kereta model B. Kalau kamu tengok sekarang ni dia kata daripada harga asal RM68,000, dia nak bagi diskaun 20%. Jadi kalau kita nak tahu okey 20% tu
berapa banyak yang dia boleh tolak, berapa banyak yang dia potong. Jadi kita boleh kira, seperti biasalah kita ambil peratus dan kita darabkan dengan, harga asal kereta itu. Okey, jadi diskaun yang didapat adalah RM13,600. Ini adalah diskaun, bukan harga kereta itu jadi RM13,000. Okey, ini cuma diskaun, maknanya potongan harga yang diberi oleh syarikat kereta tadi. Okey, kalau kita nak cari, diskaun kita dah jumpa, berapa pula kita nak bayar kereta tu? Jadi kita ada 2 caralah. Cara yang pertama, kita ambil harga asal, kita tolak dengan diskaun yang diberi, ataupun kita terus ambil 80%. Okey. Kenapa kita ambil 80%? Sebab 20% ini adalah diskaun. Jadi bila 20% diskaun, yang kita tinggal untuk bayar adalah 80%. Jadi untuk cari berapa 80% ni, sama juga macam tadi, kita jadikan pecahan dan kita darabkan dengan harga asal kereta tersebut untuk dapatkan RM54,400. Jadi kita ada 2 caralah. Satu, kita melalui peratusan. Okey, satu lagi, kita dah jumpa dah diskaun dia berapa tadi, kita tolak sahaja daripada RM68,000. Sama juga, kita tetap akan dapat RM54,000, RM54,400. Okey, seterusnya kita nak tengok bil dan rebat. Sekali. Okey, jadi kalau kamu tengok pada gambar ini, jumlah bayaran yang perlu puan itu bayar adalah RM209.50. Tapi kamu tengok, puan ini dia kata apa? Dia kata ada kupon rebat RM5. Okey, jadi ini maksudnya rebat. Dia sama macam diskaun, macam cikgu cakap tadi. Dia maksud dia adalah potongan harga. Tapi, selalunya kita yang bagi. Kalau diskaun tadi, dah siap kedai itu yang bekalkan. Tapi untuk rebat ni, kalau dia tak semestinya semua pelanggan ada. Kalau kita contoh macam puan ni, dia kata dia dapat kupon ni minggu lepas. Jadi kalau ada pelanggan yang tak dapat kupon rebat tu, dia tetap akan bayar RM209.50. Okey, tapi bila dia kata dia ada kupon rebat ni RM5, jadi dia perlu bayar berapa? Dia kata puan hanya bayar RM204.50. Dan dia kata puan dapat lagi kupon rebat untuk pembelian pada kali ini. Maknanya kupon yang dia dapat pada hari ini, dia boleh gunakan untuk pembelian pada lain masa. Dia tak bolehlah guna pada masa yang sama. Okey, untuk yang dia dapat hari ini, dengan resit hari ini, dia boleh gunakan pada masa, pembelian yang lain pula. Okey, jadi contoh ini adalah bil. Okey, macam tadi cikgu kata bil ini kita dapat selepas kita membayar sesuatu barang ataupun kita membayar sesuatu perkhidmatan. Jadi ini contohlah. Jadi tadi kita dah jumpa jumlah harga, lepas dia tulislah minyak masaklah, beraslah, jak apa semua. Kemudian sebab puan tadi ada rebat, kupon rebat sebanyak RM5, jadi dia sama macam diskaun, kita potong, ah, daripada harga asal tu. Okey, untuk dapatkan RM204.50. Okey, jadi tadi pekedai tu kata apa? Pekedai tu kata, puan dapat lagi, puan dapat lagi kupon rebat untuk pembelian kali ini. Okey, tapi berapa banyak yang dia dapat? Okey, contoh kalau dia kata kalau kedai itu bagi promosi, rebat RM5 bagi setiap pembelian RM100. Maknanya setiap RM100 yang dibayar, pelanggan dapat kupon rebat RM5. Okey, jadi contoh kalau puan ini dia bayar pada akhir, resit itu RM204.50, jadi berapa keping yang Puan Sunita dapat? Okey, jadi dia akan dapat berapa? 2 keping. Okey, kenapa 2 keping? Sebab dia kata rebat bagi setiap pembelian RM100. Jadi bila Puan Sunita bayar RM200, jadi 100 yang pertama dia dapat RM5. Okey. 100 yang kedua dia dapat lagi satu kupon. Jadi Puan Sunita dapat 2 keping kupon rebat. Jadi untuk pembelian seterusnya, kalau puan tu pergi esoknya pula, jadi dia boleh tolak RM10 daripada resit asal. Okey, itu maksudnya bil dan rebat.
Okey, seterusnya kita pergi kepada invoice. Baik, invoice macam cikgu terangkan pada awal, video tadi, invoice dia lebih kurang macam bil. Tapi beza dia, bil kita dapat selepas kita bayar, invoice kita dapat sebelum kita bayar. Dan invoice ini selalunya um, ada pada syarikat-syarikat perniagaan lah selalunya. Okey, jadi contohlah dia kata ini invoice bagi barang-barang yang akan dihantar ke pustaka cerah. Maknanya pustaka cerah ini yang akan bayar pada syarikat encik ni lah. Okey, jadi salinan untuk rekod syarikat simpan dalam fail. Okey, jadi maknanya maksudnya yang sedang bercakap ni adalah penjual, contohnya lah, dan pustaka cerah ni adalah pembelinya. Jadi sekarang ni si penjual akan bagi invoice kepada pembeli dulu. Okey, jadi contoh invoice kita boleh tengok dekat sini. Dia lebih terperinci daripada bil. Kalau bil tadi dia cuma ada apa? Dia cuma ada barang yang kita beli, berapa harga, berapa banyak, kemudian ada jumlah yang akhir. Tapi invoice ni dia lebih detail, dia lebih terperinci. Dia ada nama dan alamat penjual, nama dan alamat pembeli, ada nombor invoice, tarikh invoice, maklumat pesanan yang dibeli, maklumat bayaran dan mesti ada pengesahan penjual. Jadi beza sedikit daripada bil. Okey, tapi nak senang cakap, bil kita dapat selepas bayar, invoice kita terima sebelum kita bayar. Jadi pustaka cerah ni dia akan dapat invoice dulu, barulah dia buat bayaran kepada syarikat ABC. Okey, jadi dan kalau kamu tengok pada invoice ni dia ada diskaun juga. Diskaun tadi apa? Diskaun adalah potongan harga. Jadi kalau dia kata 20% macam biasalah, kita boleh kiralah. Okey, diskaun 20% itu daripada harga yang dia perlu bayar. Okey, kemudian kita akan dapat sama RM692. Jadi RM692 ni kita akan tolak daripada harga asal, harga yang perlu dibayar yang asal, dan jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh pustaka cerah ni cuma tinggal RM2,768. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh bezakan diskaun, bil, rebat dan invoice. Okey, jadi benda tu dia lebih kurang sama, cuma ada sedikit perbezaan di antaranya. Okey, jadi cikgu harap dengan video ini kamu boleh jawab latihan-latihan yang akan diberikan nanti dalam grup WhatsApp. Okey, jadi kita berhenti dekat sini, kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.